Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kita kehadap Allah SWT kerana keizinan taufik hidayahnya. Maka Allah SWT tergerakkan hati kita dan melangkahkan kaki kita datang ke rumah Allah. Dan datang kita dapatlah kita tadi menunaikan perintah Allah, menunaikan semua maghrib berjemaah secara kita bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah SWT masih beri kita di kalangan hadir yang dah ramai datang sama jemaah, tapi kita lagi tujuan satu majlis taman-taman syurga pada malam ini. Dapatlah kita bersama-sama dengan Ustaz kita Ustaz Zulhirni Wasiah. Jadi tanpa mengenai masa lagi, saya persilakan kepada Ustaz untuk memulakan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Pengerusi Majlis yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa Surah Ad-Diniyah, muslimin, muslimat, para jemaah, ibu-ibu, ayah-ayah, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Pertamanya marilah kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurnia yang Allah berikan hingga ke saat ini. Allah masih lagi memilih kita ini untuk menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Ini adalah satu nikmat yang perlu kita sebut-sebut supaya kita tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita sedar bahawa amalan ibadah yang kita lakukan itu bukan sekadar amalan rutin. Oleh kerana kita dah terbiasa solat, kita pun dengan azan kita bangkit, ambil wuduk, nampak ada imam, kita angkat takbir, selesai beri salam. Kalau boleh kesedaran kita lebih daripada itu. Solatnya kita itu kerana itu daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan tazkirah ataupun kita panggil dalam bahasa lainnya peringatan. Itulah yang akan membangkitkan, menyegarkan, menjentik hati kita supaya kita sedar bahawa kehidupan kita ini ada matlamat, tindakan kita ini ada tuntutan-tuntutan yang perlu ditunaikan, larangan-larangan yang perlu dijauhkan. Jadi amalan ibadah yang kita lakukan ini adalah satu tuntutan yang perlu disempurnakan, dan alhamdulillah kita telah menyempurnakannya. Dan kita menyemarakkan lagi semangat ini dengan kita memperkemaskan lagi pengetahuan kita ataupun refresh untuk menyegarkan kembali apa yang mungkin kita pernah pelajari, yang pernah kita terima, yang pernah kita dengar. Berarti dipanggil sebagai tazkirah. Tazkirah ini bermaksud peringatan. Bila peringatan, ia adalah satu penjelasan yang ada kalanya bersifat pengulangan. Itulah peringatan, tazkirah. Kadang-kadang ilmu baru yang kita tidak pernah dengar, tetapi secara hakikatnya ia bersangkut paut dengan apa yang telah kita janjikan dengan Allah SWT sebelum kita diciptakan di atas muka bumi ini, dilahirkan melalui rahim ibu kita yang telah mengandungkan kita 9 bulan 10 hari. Bila mana dia sebut alastu bi rabbikum, kata aku ini Tuhan kamu, bala syahidana, kita menyaksikan
kita mengiyakan, kita memperakukan Allah itu sebagai Tuhan. Jadi melalui majlis ilmu inilah kadang-kadang ada satu perkara yang baru kita dapat untuk mentahbitkan. Tahbit ini maksudnya memperkukuhkan lagi apa yang telah kita janjikan kepada Allah SWT. Ada kalanya ia bersifat perkara yang kita telah tahu, itu adalah untuk memperingatkan. Sebab manusia ini pun sebab itu dipanggil sebagai an-nas ataupun an-nisyan, iaitu lupa. Manusia ini dalam keadaan dirinya itu mudah lali, mudah lalai, dan mudah terlupa. Kadang-kadang kita pergi dekat stesen minyak pun diletakkan macam-macam signboard. Untuk apa beri peringatan? Kita bukan tak tahu. Kalau dekat tempat-tempat tertutup, kawasan mudah terbakar, kita tahu. Tapi kenapa dia letakkan juga peringatan itu? Supaya kita sedar. Bukan kita tahu, kita tahu. Tapi itulah soal manusia, kadang-kadang kita tak sedar. Kadang-kadang dalam kereta, anak-anak kita, isteri kita, bila dekat dengan petrol pump, naik isi minyak, kadang-kadang tak sedar. Situ adalah tempat yang mudah terbakar. Tapi bila kita angkat kepala, perasan ada peringatan, barulah kita teringat. Maksudnya ada manfaatnya peringatan itu. Itu antara doa yang Nabi SAW ajarkan, utama bila selesai kita menunaikan solat adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'. Itu yang Nabi minta. Ya Allah, Tuhanku, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian warizqan thayyibah, dan rezeki yang baik. Dan yang ketiga wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Jadi tiga perkara ini diminta oleh Nabi SAW: ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyibah, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Berarti ia adalah satu kegairahan yang diharapkan juga, yang dipinta juga oleh Ar-Rasul yang menerima wahyu, yang mendapat ilmu langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap berdoa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, rizqan thayyibah, rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang kita terima yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Bukan sahaja kita terima, tetapi yang kita belanjakan yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Kerana setiap yang kita terima itu, setiap yang kita dapatkan itu, di akhirat kelak kita akan dipersoalkan dari mana kita dapat dan ke mana kita kembalikan. Fima afna, kita habiskan. Jadi persoalan itu dengan rezeki yang Allah pinjamkan kepada kita sementara itu, kita minta kepada Allah SWT rizqan thayyibah, rezeki yang baik. Masuk rezeki yang baik ini kita dapat, kita boleh manfaatkan, dan kita boleh menyalurkannya ke saluran yang betul, untuk kegunaan diri sendiri, untuk kegunaan keluarga, untuk masyarakat, yang tidak lagi menjadi satu liability kepada kita di akhirat kelak, menjadi beban kepada kita di akhirat kelak dengan rezeki yang Allah beri. Kemudian Nabi juga minta yang ketiga, wa amalan mutaqabbal, dan amal yang diterima. Seorang Nabi juga minta pada Allah Taala. Ini antara amalan para anbiya juga, minta supaya amalnya diterima. Kalau kita tengok contohnya Nabi Ibrahim sendiri, ketika mana meletakkan batu dalam menyiapkan Baitullah Al-Haram itu, sebagaimana disebut dalam Al-Quran, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Tak kala dia mengangkat batu, Nabi Ibrahim mengangkat batu bersama dengan anaknya Ismail untuk menyempurnakan amal ibadah pada waktu itu.
Selesai saja apa dia minta? Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah daripada kami. Pentingnya kita minta Allah SWT terima di sebalik amal kita. Nabi Muhammad SAW juga melakukan perkara yang sama. Itu juga dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail juga pun bersama. Kita minta amal kita diterima kerana apa? Sesuai dengan makam kita ni. Makam kita ni adalah makamul abdi, makam hamba. Bila makam hamba ini kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tuntut sesuatu daripada Allah Taala, itu adalah doa. Kalau kita tuntut sesuatu daripada sesama manusia, boleh jadi itu adalah arahan. Kita jumpa dengan anak kita, tolong ambilkan kunci ayah. Walaupun itu sesama manusia, satu bentuk seperti perintah, tetapi bermaksud arahan ataupun minta tolong. Dengan kawan-kawan, tolong hantar sampai kedai depan tu, kita pun dibantu. Satu bentuk pertolongan. Tetapi bila pada Allah Subhanahu Wa Taala satu tuntutan yang kita sampaikan, ya Allah murahkan rezekiku, ya Allah panjangkanlah umurku, ya Allah matikan aku dalam iman, ya Allah permudahkanlah segala amal ibadahku, ya Allah kuatkanlah imanku. Tuntutan-tuntutan kita itu walaupun satu bentuk perintah, nampak macam perintah, tapi makam hamba kita sebagai hamba ini, itu adalah doa kita. Dengan kawan dia bagi tahu, tolonglah permudahkan. Dengan Allah pun kita, ya Allah tolonglah permudahkan. Dengan kawan maksudnya minta tolong dan juga arahan. Kalau dengan Allah SWT itu adalah doa. Begitulah maqamul abdi kita, sesuai dengan kedudukan kita sebagai hamba yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan tiga perkara tadi, yang bermanfaat, rezeki yang baik dan juga amal yang diterima. Bila kita sebut tentang amal yang diterima ini, kerana ada amal yang tidak diterima juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara adabnya bila kita melakukan amal, banyak-banyak sekali amal pun jangan lupa untuk kita bergantung harap pada Allah agar Allah terima amal yang kita buat. Sebab kadang-kadang amal yang sikit itu lebih bernilai, berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betapa pentingnya kita sebagai hamba Allah SWT ini sedar diri bahawa sesuatu yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu Allah SWT yang menilai dan menentukan. Jadi kita minta pada Allah amal mutaqabbalah, amal yang diterima. Dan ini juga doa yang diamalkan, yang diajarkan para salafus salih. Mereka berdoa juga, mereka minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila nak masuk bulan Ramadan ini, selain kita biasa dengar doa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, ya Allah berkatilah kami pada bulan Sya'ban. Apa maksud berkat ni tuan-tuan? Kita dulu kalau faham berkat ni, berkat makanan kan, bawa balik. Tapi sekarang ni dah makin berkurang. Tapi bila kita faham berkat itu, maksudnya apa? An-numu wa ziyadah, berkembang dan bertambah. Sesuatu yang kita dapat, berkat adalah sesuatu yang berkembang dan bertambah. Kalaulah tidak berkat, berarti dia hanya sekadar itu saja. Ada orang dia dapat rezeki, katakanlah duit RM50. Kalau tak berkat, sekadar dia boleh guna pada waktu itu. Tapi kalau berkat, dengan RM50 tadi dia boleh beribadah pada Allah SWT. Kadang-kadang dia boleh sedekah pula pada orang lain sebahagian daripada hartanya itu. Kadang-kadang dengan tenaga dia itu, orang minta idea daripada dia, pandangan daripada dia boleh lontarkan idea kerana kesihatan yang ada pada tubuh badan dia. Dengan apa yang dia terima itu, mungkin dia boleh bergerak ke satu tempat untuk membantu orang lain. Itulah maksudnya barakah. An-numu wa ziyadah, dia berkembang.
dan dia bertambah. Bila kita minta dengan doa Allah barik lana fi Sya'ban, walaupun segi kedudukan hadis itu diperbicarakan oleh para ulama, tetapi ia dibenarkan dari segi maknanya. Maknanya jelas, kita minta supaya Allah Ta'ala memberkati kita pada bulan Sya'ban. Sebab Nabi Muhammad SAW sendiri memberi hint, petunjuk kepada kita tentang keutamaan bulan Sya'ban ini, dengan amal yang dipertingkatkan oleh Nabi SAW. Kemudian kita minta pula balighna Ramadan, supaya sampai pada bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab kita belum tentu sampai, walaupun tinggal berapa hari lagi ni. Kita start hari Selasa, kita start puasa insya-Allah, tapi belum tentu lagi kita sampai, tuan-tuan. Saya tak tentu lagi, tuan-tuan puan sekalian, tak tentu lagi sampai. Tapi salafus saleh ini 6 bulan sebelum dia dah minta pada Allah supaya dia dapat merasai Ramadan berikut. Selepas Ramadan, 6 bulan selepas Ramadan dia berdoa supaya Ramadan itu diterima. 6 bulan berikutnya dia doa kepada Allah Ta'ala supaya dia dapat menjadi ahli Ramadan pada tahun yang berikut. Mereka bersungguh-sungguh. Sebab apa? Mereka faham, mereka tahu kualiti dan nilai yang ada pada bulan Ramadan itu cukup istimewa. Allah beri offer pada manusia. Lepas tu kalau kita sembahyang 2 rakaat pada sembahyang sunat luar bulan Ramadan, dia tidak menyamai dengan apa yang kita buat pada bulan Ramadan. Sedekah, nilai yang kita bagi luar Ramadan dengan pada bulan Ramadan itu tidak sama. Kita beri makan kepada orang yang pada bulan Ramadan dengan luar bulan Ramadan itu tidak sama. Kenapa? Kerana keberkatan yang ada pada bulan Ramadan itu, kita minta supaya Allah Ta'ala menjadikan kita di kalangan ahli Ramadan. Ahli Ramadan bukan maksudnya kita bertuhankan Tuhan Ramadan. Masuk Syawal dah lain Tuhan, kan? Masuk 1 Syawal dah tak serupa orang Islam dah. Bukan begitu maksudnya. Tetapi kelebihan yang Allah berikan itu memang kita manfaatkan habis-habis pada bulan Ramadan. Bulan Syawal kita sambut kegembiraan sebagai seorang Muslim. Tetapi walaupun begitu, kita tidak meninggalkan momentum ibadah itu. Kita mencontohi salafus saleh. Bila habis saja Ramadan, dia teruskan dengan man shoma Ramadan, dalam hadis Nabi, baca puasa bulan Ramadan, summa asba'ahu sittan min Syawal. Diikuti dengan puasa 6. Supaya momentum itu berterusan. Kemudian kita pula mendoakan di kalangan ahli Ramadan ini, selepas Ramadan, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mudah-mudahan Allah terima amal aku dan amal kamu. Jadi begitulah kesungguhan kita dalam melakukan amal soleh itu. Bila kita dah masuk pada bulan Ramadan dan tak lama ini, jadi kita perlu membuat persiapan yang rapi. Ibarat macam kalau ada turuni kahwin, tuan-tuan. Kalau ada turuni kahwin, kerana kita bersungguh nak dapatkan satu hasil yang baik, apa kita buat? Kita dah tetapkan tarikh. Kita dah tahu sebulan lagi ni anak aku nak kahwin. Berapa orang jemputan? Siapa aku nak jemput ni? Kita dah senaraikan. Saudara mara aku ni kena jemput ni. Kawan-kawan dari sekolah tadika kalau boleh nak jemput. Kita punya persediaan tu, catering, nak ambil catering mana? Lokasi dekat mana? Pakaian dan sebagainya. Semua kita buat persediaan yang rapi semata-mata untuk memastikan hari kejadian itu berlangsung dengan baik. Jadi itulah tak kala kita nak menghadapi bulan Ramadan ini, bulan yang istimewa, kita buat persiapan yang rapi. Apa yang perlu kita sediakan? Antaranya adalah persiapan dari segi rohani, persiapan dari segi jasmani, dan juga persiapan dari segi mental. Yang dimasukkan dengan persiapan rohani itu dalaman kita. Kita dah mula sedah diri.
Kita nak dekat bulan Ramadan, kita malu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, Kau panjangkan umur aku sampai sekarang, Ya Allah. Kita berawas dalam perbuatan kita, setiap langkah kita itu. Kita takutlah kalaulah kita tersilap langkah pada penghujung Syaban sebelum masuk Ramadan ini, kita tak dapat nikmat akhir Ramadan. Sebab itu kita minta juga doa supaya sampai bulan Ramadan. Antaranya kenapa tuan-tuan? Kalaulah ditakdirkan umur kita tak panjang, mudah-mudahan kerana kesungguhan kita, persiapan kita nak sangat masuk bulan Ramadan ini, Allah SWT nilai buat kita. Hatta lagi sehari nak masuk Ramadan, kita minta, sungguh-sungguh kita minta. Sebagaimana salafus soleh 6 bulan, kita tak sampai 6 bulan, tetapi ada lagi tempoh ini. Inilah persiapan yang kita kena buat dari segi fizikal kita, rohani kita, dan juga mental kita, iaitu persediaan dari segi pengetahuan kita. Jadi bagi semua tentang rohani, kita sudah mula mengawal nafsu kita dari segi pertuturan kita, percakapan kita, makanan yang kita makan sebelum kita masuk bulan Ramadan. Kemudian kita mengumpulkan sebahagian daripada rezeki kita itu untuk disedekahkan pada bulan Ramadan. Walaupun kita tahu situasi sekarang ini mungkinlah keperluan dari segi kewangan itu agak terbatas, tapi itu kita fikir nombor 2, letak nombor 2. Yang pertama, kita fikir bulan Ramadan ini bulan yang terbaik untuk kita membelanjakan sebahagian harta kita ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk iftar, berbuka puasa. Saya yakin mana-mana surau, mana-mana masjid, macam-macam promosi dah dibuat untuk mencari sesiapa yang boleh turut serta menaja. Tak kira lah banyak ke sikit ke, kita kumpulkan, kita berikan, maka ada pahala yang cukup besar yang kita boleh dapat. Sama pahalanya seperti orang yang sedang berpuasa, yang menikmati juadah hasil daripada apa yang kita belanjakan tersebut. Sediakan sedikit portion untuk kita bersedekah pada bulan Ramadan. Artinya bila? Sebelum Ramadan lah. Sebab kekuatan untuk kita mengumpulkan itu perlukan masa. Kalau bulan Ramadan baru kita nak cari, mungkinlah ada. Tapi kalau daripada awal kita dah rancang, InsyaAllah kita boleh beri lebih daripada yang hari-hari ataupun bulan-bulan lain. Kalau bulan-bulan lain mungkin berdasarkan apa yang kita ada, sedia ada itu. Tapi kalau bulan Ramadan kita buat persiapan lebih awal lagi, mungkin seminggu sebelum ke, yang lebih dari sebulan sebelum ke, kita infakkan pada bulan Ramadan itu dah nampak kesungguhan kita. Ciri-ciri kita seronok nak melakukan amal soleh pada bulan Ramadan. Itu persiapan dari segi rohani. Dari segi sembahyangnya kita perkemaskan lagi. Kemudian dari segi jasmani, apa dari segi jasmani, fizikal kita jaga kesihatan. Jaga kesihatan supaya kita dapat menikmati bulan Ramadan itu daripada 1 Ramadan hinggalah ke 30 Ramadan dengan baik. Kita dapat tunaikan solat tarawih, berpuasa dengan sempurna. Jadi persiapan tu kena ada. Kita menganggapkan bahawa bulan Ramadan ni satu program tarbiyah ruhiyah dalaman kita yang menyeronokkan. Jadi apa preparation kita? Ibaratnya bukanlah kita ni puasa terkejut, esok dah puasa, kita pun buat relax. Persiapan rohani tak ada, jasmani pun tidak ada. Akhirnya kita berpuasa, tetap berpuasa, tetapi momentum itu ataupun persiapan itu takkan sama orang yang ada persiapan dengan yang tidak ada persiapan. Kita nak gerak, contohlah kalau kita terlibat dalam apa tu acara larian, takkan sama orang yang memang dah buat persiapan dalam acara larian, latihan berterusan, jaga pemakanan, ada coach pula, berbanding dengan tak buat apa, makan macam biasa, tidur macam biasa, orang berlatih training pun dia tengok aja, tiba-tiba masuk pertandingan.
Lari tak lari, tapi sekadar lari lah. Jadi kita buat persiapan sebagaimana yang dilakukan oleh salafus saleh. Kalau kita nak tengok contoh para ulama, Masya Allah banyak macam mana mereka boleh melakukan amal ibadah yang luar biasa, berbeza dengan sebelum Ramadan. Berarti dia ada persiapan. Ada di kalangan mereka ini boleh mengkhatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Kalau macam guru saya masih hidup lagi sekarang, Dr. Abdullah Syazili, beliau bermanhaj Maliki. Setiap kali masuk bulan Ramadan, dia akan tangguhkan semua kuliah dia. Bukan maksudnya tak boleh berkuliah, tapi tujuannya apa? Dia ada satu keistimewaan special yang dia lakukan untuk diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kuliah memang dia dah biasa buat, tapi kalau boleh Ramadan ni dia nak fokus dengan cara dia sendiri. Jadi maksudnya ada persediaan yang dia lakukan ikut cara dia. Jadi kita pun buatlah persediaan dari segi fizikal kita dan kesihatan supaya kita boleh menunaikan ibadah puasa ini dengan sebaiknya. Kemudian yang ketiga adalah persediaan dari segi mental, dari segi pengetahuan. Kita belik-belik sikit, kita bincang-bincang sikit tentang puasa, supaya jangan sampai kita terlupa perkara yang membatalkan puasa, perkara yang merosakkan puasa, apa yang wajib, apa yang sunat. Kadang-kadang ada yang di luar jangkaan berlaku. Contoh macam apa yang tahun lepas ada berlaku, azan awal ada beberapa tempat kan. Jadi bila kita dah ada informasi, maklumat, ilmu tentang hal tersebut, jadi kita pun tidak kalut, tidak persediaan awal. Apa medan pengetahuan yang perlu kita perkasakan sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Termasuklah juga dari segi persediaan mental tu adalah kita sebut-sebut tentang kedatangan Ramadan. Ada keluarga dan anak-anak, kita sebut je Ramadan nak dekat tadi. Jadi dia memperingatkan kita, bukannya selalu kita dapat. Kalaulah kita hidup daripada balik sehinggalah sekarang, berapa kali saja kita berpuasa dengan bulan yang cukup istimewa sehingga disebutkan dalam Al-Quran yang biasa kita dengar, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kenapa disebut dalam ayat ini Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran? Bulan Ramadan ini bulan yang diturunkan di dalamnya itu Al-Quran. Nak cerita Al-Quran ni dah sangat istimewa, tapi kenapa disebut? Nak sebut pun tak apa dah. Tapi kenapa disebut Syahrul Ramadan alladhi, bulan Ramadan yang diturunkan kepadanya Al-Quran? Nak cerita tentang bulan Ramadan ni bukan bulan biasa-biasa. Ibaratnya begitu. Contohlah kalau Agung di setapak ni, kita tahu Agung singgah dekat Surah Al-Diniyah je contoh. Kita pun sebut Agung dalam banyak tempat ni Surah Al-Diniyah dia singgah. Maksudnya apa? Satu perkara yang istimewa. Apatah lagi yang Maha Agung Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan satu panduan pedoman hidup Al-Quran itu dalam banyak-banyak bulan, ada 12 bulan itu. Syahrul Ramadan alladhi disebut bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Al-Quran yang padanya ada apa? Hudan linnas. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia itu ada diturunkan pada Al-Quran pada bulan Ramadan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan ada keterangan. Maksudnya petunjuk beserta penjelasan yang kita boleh dapat, sama ada daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi, daripada para ulama, para ilmuwan yang boleh memahamkan kita apa yang ada dalam Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, bukan sekadar ada keterangan yang boleh memberi faham, bahkan kefahaman itu apabila masuk dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam diri kita, dia juga ada furqan,
Apa maksud Furqan? Ya, peringatan. Al-Furqan ni pemisah. Pemisah maksudnya apa? Al-Furqan ni maksudnya pemisah ataupun pembeza. Berarti dalam Al-Quran dia ada petunjuk, dan petunjuk itu selain itu juga ia adanya Furqan, pemisah. Maksud pemisah apa? Pemisah antara yang hak dan juga yang batil. Dengan Al-Quran itu kita akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Al-Quran itu kita akan tahu mana yang betul, mana yang tak betul. Dalam Al-Quran itu kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan itu namanya Al-Furqan daripada Al-Quran. Kita sekarang tak tahu. Kita tak boleh buat pertimbangan dengan laluan kehidupan kita ini, mana yang betul, mana yang salah. Maka melalui Al-Quran itulah yang menjadi petunjuk untuk menentukan mana yang betul dan mana yang salah. Jadi bila disebut tentang memisah antara yang betul dan yang salah, dia ada pembimbing dia, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dan daripada Nabi Muhammad itulah dibawa kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Kalau kita nak cerita Al-Quran ni tuan-tuan, betapa hebat apa yang ada dalam Al-Quran ni. Kalau kita dengar, kita mungkin sebab kita dah selalu baca, tapi bila pengkaji Al-Quran ini melihat dengan lebih dalam apa yang ada, Masya Allah, cukup hebat. Kita tengok contohnya yang disebut dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad, Al-Ijazul Ilmi fil Quran Al-Karim. Mukjizat ataupun kelebihan yang ada ini dari sudut ilmu, sains yang ada dalam Al-Quran ini, bila dia buat kajian tuan-tuan, contohnya perkataan syahrul. Apa maksud syahrul tuan-tuan? Apa maksud syahrul? Syahrul Ramadan maksudnya bulan. Syahrul maksudnya bulan. Kalau ashhur, bulan-bulan. Okey, jadi bulan ini kalau kita kira dalam Al-Quran yang ada 6,000 ayat ni, yang ada 114 surah ini, yang diturunkan kepada Nabi SAW, yang dia adalah ummi. Ummi ni maksudnya la yaqra' wa la yaktub, dia tak boleh membaca dan tak boleh menulis. Tetapi dalam kalangan Al-Quran itu perkataan bulan ada 12 kali diulang. Bila kita bina Quran, kita keluarkan perkataan bulan itu tuan-tuan. Al-Quran ni panduan dia relevan sampai hari kiamat. Sehingga hari kiamat, tak kira siapa sekalipun, dia tidak akan mampu mengubah setahun jadi lebih dari 12 bulan. Tak ada. Pusing kita ada tak jadi 12. Ada tak orang yang tiba-tiba dia buat satu formula yang baru, susahlah kira-kiraan setahun 12 bulan, kita tukarlah jadi setahun 16 bulan. Tak ada. Dalam Al-Quran perkataan syahrul itu diulang sebanyak 12 kali tuan-tuan. Dalam keadaan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang yang la yaqra' wa la yaktub, dia tidak boleh membaca dan tak boleh menulis. Dan kita perlu sedar, tidak boleh membaca dan menulisnya Nabi SAW itu bukannya melemahkan martabat Nabi, tidak. Kalau kita faham dia tak boleh baca, lemahlah, baca pun tak boleh menulis, lemahlah. Tetapi sebenarnya dengan tak boleh baca dan tak boleh menulis di Nabi SAW, itu menambahkan lagi kehebatan yang ada pada Nabi. Kenapa dalam keadaan tak boleh menulis, tak boleh baca, tiba-tiba ada Al-Quran yang jadi rujukan seluruh umat manusia. Pada masa yang sama, dia baik-baik Al-Quran, ayat-ayat yang cukup susun, aturnya cukup menarik. Dan kebetulan perkataan syahrul itu, kalau kita nak kata Nabi SAW tak boleh baca, macam mana dia boleh susun perkataannya cukup 12, setahun kita 12 bulan. Kalau kita kata, oh ini kebetulan, okey, baik. Kita tengok pula perkataan yang lain yang ada. Al-yawm, apa maksud al-yawm?
Al-yawm maksudnya hari. Yaumul ahad, yaumul arbi'a, yaumul khamis, yaumul jum'ah. Yaum maksudnya hari. Dalam Al-Quran diulang sebanyak 365 kali. Seorang yang kita panggil sebagai buta huruf tak boleh baca, tak boleh menulis, dia boleh mempersembahkan satu yang ada dalam Al-Quran yang kita baca. Tiba-tiba susunannya itu ada perkataan hari sesuai dengan setahun kita ada berapa hari. Boleh sesuai dia punya kata jumlahnya. Katalah tuan-tuan, saya bagi ataupun buat pertandingan, jom kita sama-sama buat esei karangan 1000 patah perkataan. Pastikan perkataan surah Ad-Diniyah ni diulang 15 kali, tapi jangan kira. Tapi cerita dia menarik. Pening pada tuan, kita boleh baca, kita boleh tulis, kita tak mampu nak buat. Ni yang kita kata orang Arab ni, pakar udara ni, pakar-pakar sastra ni, al-adib, mereka tak mampu nak lawan mukjizat Al-Quran. Kita biasa dengar orang Arab tak boleh nak lawan ayat-ayat sastra yang ada dalam Al-Quran ini, sebab kita tak rasa, kita tak selami. Tapi jelas, bila kita tengok contoh yang macam ni, kita tak mampu nak buat. Saya minta buat 100 patah perkataan, ada perkataan surah Ad-Diniyah 15 kali. Dalam keadaan ayat ni tu cantik dari awal hingga akhir, tak dapat tuan. Dan tidak kira. Yang penting bila dah dikumpulkan, saya kira mesti cukup 15, tak boleh, sebab kita tak kira. Tapi ini yang ada dalam Al-Quran, yang tak pernah dusta walau satu ayat. Kalau kita menyatakan satu ayat atau satu perkataan itu tak betul, boleh jatuh kafir. Kalau kita kata Alhamdulillah Rabbil Alamin, itu Alhamdulillah itu tak sepatutnya ada kat situ, boleh jatuh kafir, kan? Katalah kita kata, oh ini kebetulan. Semua kita nak kebetulan kan, perkataan bulan kebetulan, perkataan hari kebetulan. Kita tengok perkataan bahrun, al-bahru. Apa maksud al-bahru? Laut. Laut. Al-bahr, darat. Perkataan laut dalam Al-Quran, al-bahru itu, bila kita jumlahkan semua sekali, ditukarkan kepada peratus, lebih kurang 70% dia punya kadar. Al-bar lah kebetulan. Kalau kita cerita kebetulan, walaupun dulu memang permukaan itu lebih banyak, tapi dari segi kadarnya dia ditukar kepada peratus. Al-baru itu meliputi yang lebih daripada permukaan darat yang ada kat dunia ini. Al-baru 70%. Al-baru itu jumlahnya adalah lebih kurang 30. Bila kita perkan perkataan yang ada ini dalam Al-Quran, banyak lagi kalau kita tengok dalam al-ijaz al-ilmi Al-Quran Karim, lebih kurang tebal ni, warna hitam kitabnya. Perkataan syaitan pun dikira jumlahnya berapa, juga disebut. Jadi ini semua hikmah yang kita baru lihat sedikit, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran yang cukup istimewa. Bahkan kalau kita baca, menjadi amal pahala yang cukup besar. Man qara'a harfan min kitabillah, dalam hadis Nabi kata, barang siapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah, falahu bi'ashri amsalihah, satu huruf dia dapat 10 kali ganda. La aqulu alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tak kata alif satu huruf, lam satu huruf, mim tak kata la aqulu alif lam mim harf. Aku tak kata alif lam mim dikira satu huruf, tetapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, 30 kali ganda. Tapi bila masuk bulan Ramadan, berganda-ganda, bertingkat-tingkat. Itu ramai yang kejam dalam Ramadan ini untuk memperbanyakkan baca Al-Quran. Jadi itulah persediaan yang kita cuba lakukan, kita lengkapkan, perkemaskan sebelum kita meniti bulan Ramadan pada masa yang terdekat ini. Jadi kita sama-sama doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala memilih kita untuk menjadi ahli Ramadan pada tahun ini. Yang lepas tu, biar lepas lah.
Yang ada ni lah, kita doa sungguh-sungguh dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, mudah-mudahan ada satu malam yang Allah terima. Kelebihan apa tuan? Kalaulah satu kali itu Allah Ta'ala terima, contohnya kita doa secara umum ni, ya Allah matikan aku dalam husnul khatimah, Allah Ta'ala terima, insyaAllah dia boleh dapat husnul khatimah. Apatah lagi kalau berdoa pada malam Lailatul Qadar. Kalau yang lepas tu kita tak dapat, tak apa, kita berusaha lagi. Mudah-mudahan tahun ni kita ada rezeki dah dapat. Kalau kita dapat, jangan lupa kita doakan untuk diri kita, untuk keluarga, dan untuk sesama umat Islam. Kalau ada yang mengajar mengamalkan doa, kalau kita baca dalam Jawahir Tauhid pun tak salah untuk kita nak Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ada perbahasan yang mengatakan tak boleh kita doakan orang lain, sebab amal jatuh pada diri sendiri. Apa dia buat dia akan dapat. Kalau dia buat salah, kenapa kita pula yang nak doakan kemaafan, keampunan untuk dia? Ada yang membahaskan begitu. Itu tidak tepat. Kalau kita baca dalam Jawahir Tauhid contoh, boleh untuk kita doa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Kalau khatib pun baca doa ni. Kalau kita kat Malaysia kita biasa dengar, ya Allah ampunkanlah orang Islam lelaki dan orang Islam perempuan, wal mu'minin wal mu'minat, orang mukmin lelaki dan perempuan, al ahya minhum wal amwat, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Tak salah untuk kita doa dengan demikian. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan sekalian, rasanya cukuplah setakat itu untuk kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan Allahumma sallimna ila Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami semua ini kepada bulan Ramadan, wa sallim Ramadan lana, dan sampaikanlah Ramadan buat kami semua, wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan Allah SWT terimalah amal daripada kami semua ini bila sampai pada bulan Ramadan insya-Allah. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي.